Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang satu topik, iaitu tentang quantum metal, tentang pelaburan emas, sistem yang banyak sekarang ini dipromosikan di social media cukup banyak, dan saya sebenarnya dah dengar pasal quantum metal ni pun, tapi saya tak pernah tengok dengan mendalam tentang perkara ini, sebab bagi saya tak berminat dan saya tak ada keperluan untuk tengok benda tu. Walaupun kebanyakannya dalam video-video saya selalu terdapat komen-komen daripada subscriber channel ini yang tanya, "Tuan, macam mana pandangan dengan quantum metal? Apakah quantum metal boleh invest? Apakah quantum metal scam? Apakah quantum metal betul?" Jadi saya pun tak pernah nak ambil berat tentang perkara ni. Sehinggalah dalam beberapa hari lepas saya melihat satu video live yang dibuat di Facebook oleh blogger ataupun YouTube ataupun Facebooker yang agak popular juga, yang mengadakan sesi interview dengan individu yang agak berpengaruh juga dalam arena perniagaan di Malaysia ini. Jadi tak adalah saya tengok 100% video tersebut, live tersebut, cuma saya tengok dalam beberapa minit, 10 minit, 15 minit macam tu, dan agak menarik tentang beberapa perkara yang disebutkan dalam video itu, yang bagi saya terpanggil juga untuk respon dan juga terpanggil untuk menyampaikan pandangan saya, yang maybe pandangan saya ini betul, maybe juga pandangan saya ini salah. Tuan-tuanlah yang menilai, tapi apa yang saya akan kongsikan ini adalah pandangan saya, dan pandangan saya tidak bias sebab saya tak terlibat dengan company ini, dan saya juga tidak menentang perkara ini kerana saya juga tidak mempunyai sebarang manfaat untuk menentang perkara ini. Jadi apa yang saya kongsikan dalam video ini adalah pandangan neutral saya terhadap quantum metal ini. Alright, so kita akan tengok apakah quantum metal ini, apakah ianya betul dan menguntungkan, dan seterusnya apakah risiko yang mungkin ada dalam pelaburan menggunakan quantum metal ini, yang mana saya akan huraikan mengikut pandangan saya. Alright, jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut tentang isu ini, tonton video ini sampai habis. Okey, pertama sekali saya dah refer kepada website quantum metal ini. Dia basically ada 3 plan lah, 3 package yang ditawarkan kepada pengguna. Yang pertamanya Gold Storage Account, yang keduanya Gold Enhancement Account, dan yang ketiga ialah Gold Convert. Okey, mungkin ada yang lain, tapi ini 3 yang saya nampak yang ada dalam website quantum metal. So apa yang saya faham ialah Gold Storage Account, basically kita beli emas melalui quantum metal, dan quantum metal akan simpan emas itu. So bagi saya ini very straightforward, dan saya tidak nampak sebarang masalah dari sudut gold storage account ini. Dan kemudiannya ada gold enhancement account, yang dulunya dipanggil gold leverage account. Jadi yang ini yang kita akan discusskan pada kali ini, tentang leverage ini, tentang account yang menggunakan leverage ini. Kita akan tengok perkara ini dengan lebih detail sedikit untuk kita faham tentang gold enhancement account ini. Dan yang seterusnya, yang ketiga yang saya nampak ialah gold convert account. So yang ini pun bagi saya very straightforward. Kita ada emas, kita boleh pajakkan dekat quantum metal. Contoh dalam quantum metal bagi tahu dia boleh terima sehingga 85%. Jadi kalau emas kita itu bernilai 1,000, meaning kita boleh pajak dan mendapat 85% daripada nilai 1,000 itu, which is very straightforward. Dan saya pun tidak ada apa nak komen tentang gold storage dan juga gold convert account ini. Cuma saya tertarik untuk memberi pandangan saya ialah tentang gold enhancement account ini ataupun gold leverage account, yang mempunyai 2 plan, sama ada kali 5 ataupun kali 10. Jadi kita akan discuss tentang perkara ini, iaitu tentang gold enhancement account ini. Okay, basically gold enhancement account ini ialah satu account yang mana kita menggunakan leverage. Leverage ini dalam bahasa yang paling mudah ialah sebagai satu bentuk pinjaman ataupun facilities yang diberikan oleh sesuatu company ataupun syarikat ataupun bank untuk memperbesarkan margin ataupun modal seseorang itulah. Okay? Sebagai contohnya dalam QM ini, QM boleh memberikan margin ataupun leverage sehingga 10 kali ganda ataupun 5 kali ganda. Meaning kalau kita ada RM1,000, quantum metal boleh memberikan kita facilities ataupun pinjaman
untuk meminjam RM9,000 lagi untuk membeli gold bernilai RM10,000. So itulah maksudnya leverage yang diberikan oleh quantum metal ini kali 10. Kalau kita ambil yang plan kali 5, meaning kalau kita ada RM1,000, quantum metal boleh memberikan kita pinjaman ataupun leverage 5 kali ganda, iaitu daripada RM1,000 kita boleh membeli gold bernilai RM5,000. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini ialah leverage ini dia magnifying kita punya power, magnifying kita punya purchasing power untuk membeli sesuatu itu dengan lebih banyak menggunakan capital yang lebih sedikit. So secara ringkasnya juga leverage ini ialah double edge sword ataupun kita panggil dalam bahasa kita pisau bermata dua, meaning belah bawah pun tajam, belah atas pun tajam. Alright, apa maksudnya dekat sini? Meaning kalau kita untung kita akan untung besar, kalau kita rugi kita akan rugi besar. Okey, sebagai contoh tadi kita ambil gold enhanced account ini, kita ambil yang kali 10 lah, sebab orang kata yang kali 10 ni boleh kaya cepat. Alright, jadi kita akan tengok bagaimanakah kali 10 ini, leverage kali 10 ini berfungsi. Alright, kita katakan, okey, kita ambil contoh begini. Apa yang dimaksudkan dengan kali 10 ini ialah kita dengan modal 1,000 kita kontrol harga emas yang bernilai 10,000. Yang keduanya juga ia bermaksud bahawa setiap perubahan harga 1% akan mewakili penggandaan 10. Modal kita ialah 1,000. Okey, jadi ini ialah 1,000 kita. Ini ialah 1,000 kita. Kotak ini ialah 1,000 kita, duit kita. Jadi 1,000 ini bersamaan juga dengan 10,000 apabila dikonvertkan kepada GE account ni lah, Gold Enhanced account yang kali 10. Ini bermaksud 1,000 kita ini ialah bersamaan dengan 10,000 value gold yang kita dah beli menggunakan leverage. Okey. Jadi ini juga bermaksud bahawa pergerakan harga 1% mewakili 10%. Kalau pergerakan harga turun 1%, ia juga mewakili negatif 1%. Katalah harga gold hari ini naik 1%, bermaksud kita akan untung RM100. 1% daripada 10,000 bermaksud kita untung RM100. Jadi duit kita dekat sini telah pun bertambah. Okey? Dia telah pun bertambah daripada 1,000, sekarang ini dia telah tambah 100. Kita dah untung 100. Walaupun modal kita 1,000, kita dah untung RM100. Jadi RM100 ini sebenarnya ialah 10% daripada RM1,000, walaupun sebenarnya ia hanyalah 1% daripada RM10,000. Sekiranya market memasuki pasaran bearish, market jatuh, apakah yang berlaku? Okey, so kita andaikan kembali kita dah untung lah. Yang ini kita dah untung, kita dah jual balik, so kita letak balik RM1,000 kita ini. Katalah besok market jatuh 2%. Okey, jatuh 2%. Jadi 2% ini bersamaan dengan RM200. Jadi apa yang berlaku dekat sini, kerugian RM200 ini akan membuatkan modal kita menjadi kecil. Okey, di sini dia telah pun negatif 200. Jadi value yang kita ada sekarang ini hanya tinggal 800 capital kita yang ada. Katalah market berterusan dalam keadaan bearish, jatuh lagi besok 5%. Jadi dekat sini kita akan rugi lagi 500. Jadi dekat sini tadi baki 800, tolak lagi 500. So sekarang ini baki kita dalam ini ialah tinggal 300 sahaja. Okey, katalah lagi market terus berterusan, jatuh lagi sebanyak 3% bersamaan dengan 300. Okey, jadi 300 kita tolakkan dengan 300, sebenarnya baki kita sini telah pun menjadi kosong. Jadi inilah waktunya kita akan dikenakan force selling. Okey, jadi inilah waktunya kita akan dikenakan force selling. Meaning kita punya capital yang kita letak 1,000 ini tidak boleh lagi menyokong keseluruhan akaun yang bernilai 10,000. Meaning kita perlu top up akaun kita dengan nilai RM9,000 lagi untuk kita boleh terus hold position kita, ataupun dalam keadaan biasa ialah kita perlu force selling, kita perlu rugi 1,000 ini dan tutup buku. Meaning dalam keadaan ini market hanya perlu jatuh 3%, 5%, 2% saja. 532, market perlu jatuh 10% sahaja, bersamaan dengan 100% modal kita akan habis, hangus. Itulah yang kita faham sebenarnya dengan leverage yang digunakan dalam financial asset ini. Jadi itulah konsep leverage dan pelaksanaan konsep leverage dalam financial product.
Itu yang saya faham. Tetapi apabila diberitahu pula oleh ejen-ejen yang mempromosikan quantum metal ini bahawa tidak ada margin call, tidak ada forced selling apabila menggunakan quantum metal, jadi ini yang menimbulkan persoalan saya. Sebab apakah sebenarnya konsep yang digunakan? Sebab yang pertama tadi kita tengok bahawa leverage ini membesarkan kita punya capital. Dengan RM1,000 kita boleh hold emas bernilai RM10,000, meaning kita pinjam RM9,000 daripada quantum metal untuk membeli emas yang bernilai RM10,000. Very clear cut, itu konsep leverage. Maksudnya kita gunakan modal kita atau margin kita RM1,000 dan seterusnya quantum metal akan memberikan kita financing untuk RM9,000 lagi dengan kadar faedah yang ditetapkan. So dalam kes quantum metal ini dipanggil sebagai management fees 3.5%. Jadi itu konsep yang pertama, leverage dalam financial product. Tetapi apa yang saya difahamkan, tidak berlaku margin call. Kalau tak berlaku margin call, ia boleh jadi dalam kategori yang kedua, iaitu leverage juga, tetapi apakah ia berbentuk sewa beli, kita punya down payment. Contohnya kita membeli kereta, harga kereta ialah RM50,000. Down payment kita 10% RM5,000. RM45,000 lagi ialah loan, sewa beli daripada pihak bank. Jadi kita perlu membayar setiap bulan installment terhadap pinjaman kita itu berserta dengan kadar faedah dalam sewa beli. Apabila kita tamat, maka kereta itu menjadi hak milik kita. Itu sewa beli ataupun lebih kurang dengan mortgage apabila kita membeli rumah. Jadi kalau konsep goal enhancement ini sewa beli, maka betul lah tak ada margin call. Tetapi sekiranya ia menggunakan leverage seperti mana kebiasaannya yang diamalkan oleh financial asset yang lain, bank ke, broker ke dan sebagainya, mereka menggunakan leverage ini, dan apabila akaun kita tadi tidak boleh menampung harga yang turun sehingga mengakibatkan margin kita itu tamat, maka kita dikenakan margin call, iaitu kita perlu menambah modal, ataupun syarikat ataupun bank berhak membuat forced selling untuk mengelakkan kerugian yang terus berterusan. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh quantum metal untuk isu leverage ini? Bagaimanakah mereka handle leverage ini? Alright, itu yang pertama yang menjadi question mark saya, apakah caranya? Dan saya cuba korek untuk mengetahui apakah sebenar caranya yang dilakukan sehingga menyebabkan tidak boleh berlaku margin call. Jadi saya dah pun korek, dah pun membuat pembacaan, dah pun menonton beberapa video berkenaan dengan quantum metal ini. Nampak gayanya saya dah pun jumpa jawapan dia, ataupun apakah sebenarnya mekanisme ataupun apakah sebenarnya cara yang digunakan oleh quantum metal, iaitu kita boleh membeli emas dengan menggunakan leverage tetapi tidak berlaku margin call ataupun tidak berlaku forced selling. Dan apa yang saya jumpa tu juga agak memeranyatkan saya lah. Cuma saya tak boleh nak dedahkan buat masa ini. Saya perlu mendapat confirmation dahulu daripada pihak quantum metal sama ada apa maklumat yang saya dapat ini ialah sahih ataupun tak betul. Jadi sekiranya saya mendapat pengesahan daripada quantum metal bahawa inilah cara yang digunakan sebenarnya supaya leverage ini dapat digunakan oleh investor yang membeli gold di quantum metal dengan menggunakan leverage tanpa boleh menyebabkan margin call ataupun forced selling, maka kalau saya mendapat pengesahan itu, saya akan kongsikan dalam video part 2 yang seterusnya berkenaan dengan quantum metal ini. Jadi buat masa ini saya tak boleh nak dedahkan, saya perlu mendapat confirmation terlebih dahulu daripada pihak quantum metal. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui seterusnya tentang konsep yang digunakan oleh quantum metal ini, tentang leverage ini, make sure kawan-kawan subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notification video-video saya yang seterusnya. Kita bertemu dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.